Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersiaran secara langsung sekali lagi dalam siaran siri ke-14 podcast Fikrah dan Hujah yang senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan malam ini kita bersiaran untuk kali yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan dengar kata insya-Allah bulan Ramadan pun kita bersiaran tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi mungkin ada perubahan waktu sikit lah kan. Kerana kita dalam bulan puasa ni nak fokus kepada ibadah kan. Mungkin tajuk-tajuk pun lebih mendekati roh Ramadan itu. Pada malam ini dengan tajuk yang kita dah war-warkan terlebih dahulu dan banyak juga komen-komen yang kita baca. Dan tajuk ini walaupun agak heavy dan sensitif, tapi insya-Allah trust kita di atas hujah dan ilmiah akan menjadi pedoman dan panduan dalam perbincangan kita insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan panel tetap kita yang berbahagia, sahibus samahah, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Mufti Perlis. Selamat datang sekali lagi Dr. Datuk. Alhamdulillah. Dan gandengan yang senantiasa setia di tepi Datuk, tidak lain dan tidak bukan sahibul fadilah Profesor Dr. Rozaimi Dr. Rora Al-LOD. Kan? Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Dan kita menampilkan oleh kerana tajuk kita pada malam ini sangat kontroversi, jadi kita beramai-ramailah bincang. Kita bawa juga orang yang sesuai untuk nasihat menasihati. Kurang kontroversi kan? Di kalangan yang sangat kontroversi. Sahibul Sa'adah, Sahibul Fadilah, Sahibul Fulus. Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif MAIP. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Baju pun saya tengok. Baju pun baju kerabat. Ustaz Mat. Seperti baju pemerintah. Baju pemerintah. Jubah. Pada malam ini seperti yang para penonton telah melihat kepada poster sebaran awal semalam, tajuk kita ialah penguasa atau sultan dalam istilah Arabnya, boleh atau tidak untuk dinasihati. Datuk, kita kalau tengok dalam perbincangan para ulama ilmuwan, memang ada berkaitan dengan fiqh, menasihati ulil amri lah kan, atau pemerintah. Tapi kita malam ni memilih istilah sultan. Mungkin menimbulkan sedikit tanda tanya. Mungkin Datuk boleh respon sikit istilah sultan itu. Kenapa tidak raja? Kenapa tidak ulil amri? Kita mulakan sikit tu. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Sultan merujuk kepada penguasa. Kuasa kena sultan tu sultah. Kuasa. Dia bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Sebab tu kita ada hadis. Man sakana badiyah jafa, man taba'a as-sayda ghafal, man ata abwaba sultan uftutin, kan? Hadis Tirmizi. Siapa yang duduk di badiyah tu dia jafa, kerah, kasar lah, kering. Siapa yang rajin pergi memburu, kaki pancing sama lah, ghafal, dia sampai tak ingat dia ikut lalai, raplah kan. Dan siapa yang mendatangi pintu-pintu sultan, maka dia terfitnah. Sultan di situ maksud penguasa. Kata cumanya kemudian ada pemerintah yang memilih panggil sultan, ada yang memanggil malik, raja. Ada sebelum itu gunakan perkataan khalifah. Tapi kesemuanya ada yang guna presiden. Tapi apakah semuanya merujuk kepada penguasa. Orang yang berkuasa. Cuma dalam konteks kita ni di Malaysia ni, bila sebut sultan itu dia penguasa yang kekuasaan itu diterima secara warisan. Dan dia tak diubah dan dia tak dipilih. Sementara kalau kita sebut Perdana Menteri ataupun menteri, dia kuasa dia itu datang melalui pilihan rakyat. Jadi itu sistem yang ada pada negara kita. Apapun, sama ada sultan ataupun Perdana Menteri, mereka ini pada tangan mereka ada
kuasa. Kuasa. Ada kuasa. Kuasa itu kerana menakutkan orang di bawahan. Biasanya berbeza dengan menegur mamat tepi jalan. Marahin ni kerana dia tidak ada risiko. Maka sebab itu ada hadis-hadis yang akan sebut tentang perkataan menegur pemerintah ni, kalimat afdal jihad, kalimatul haq inda sultanin jair. Sultanin tu dengan majhul, dengan nakirah. Dengan nakirah. Maksudnya sebaik-baik afdal jihad ya kalimah yang benar, kalimah benar inda di sisi sultanin, satu kekuasaan nakirah, jair yang zalim, yang zalim. Maksudnya kekuasaan. Sama ada dia Perdana Menteri, dia Sultan, dia Raja. Jadi Nabi SAW kata itu afdal jihad, kan ada risiko. Tapi yang jadi isu kenapa? Yang jadi isu ialah kerana pemerintah ni dia ada hadis yang tadi macam suruh kita tegur. Kan? Satu galakan pada pemerintah, kata benda yang benar ada. Tapi dalam hadis lain, riwayat Ibn Abi Asim, Nabi SAW kata bahawasanya man arada an yansaha di dhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Kan? Siapa nak nasihat pada pemerintah? Ya, orang yang ada kuasa. Lidhi sultanin, yang ada kuasa, jangan terang-terang. فَلْيَأْخُذْ بِهِ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ. Nabi kita pegang tangan dia, bersendirian dengan dia. Kalau dia terima, okey. Tak terima pun, kau telah tunaikan tanggungjawab. Tapi tegur tetap. Tegur. Itu Nabi suruh. Tapi fala yubdi alaniyatan tu, jangan terang-terang tu, menimbulkan lagi satu polemik perbincangan bagaimana cara untuk menegur pemerintah. Adakah? Tapi ada juga para ulama tegur terang-terangan secara terbuka. Jadi bagaimanakah untuk diselaraskan hadis-hadis ini? Di situ mungkin di sini kita akan bincang nanti dalam sisi kita ni, insya-Allah. Okey. Itu satu pencerahan kenapa kita memilih tajuk sultan atau penguasa. Kerana sultan itu perlambangan kepada orang yang memiliki kuasa lah, termasuklah ulil amri, pemerintah dan sebagainya. Okey, Ustaz Nazim adalah pihak yang menguruskan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu di Perlis. Dan kita di Malaysia, kita tak nafikan bahawa kalau agama dan istiadat itu mutlak di bawah kuasa pemerintah. Jadi Ustaz Nazim orang yang bermuamalah langsung dengan ketua agama. Jadi melihat tajuk ini bagaimana? Menegur Sultan ini satu benda yang sensitif hingga ada 3R. Kan? Sebab tu kita pilih tajuk ini supaya ada satu pedoman. Mungkin boleh bagikan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mat. Ustaz Mat tanya tentang bagaimana pandangan saya tentang tajuk ini. Untuk menasihati pemerintah, apakah boleh ataupun tidak, dan apa yang sepatutnya. Asasnya agama kita ni memang nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Bahkan disebutkan secara spesifik dalam hadis Nabi SAW kata lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Jadi maksudnya agama dikaitkan dengan nasihat, seolah-olah betapa pentingnya ta'zim kepada nasihat itu, bagaimana nasihat telah menjadi sebahagian besar daripada agama. Seolah-olah kekuatan kepada agama itu adalah dengan nasihat. Nasihat menasihati. Sebab tu kita tengok menasihati dalam konteks agama kita itu dikaitkan dengan agama. Seolah-olah teras kepada kekuatan agama itu adalah dengan nasihat. Jadi tak dapat tidak, kita semua kena jelas lah, menasihati merupakan tanggungjawab kepada kita, dan apatah lagi kepada mereka yang diberikan tanggungjawab untuk menasihati. Kalaupun orang secara awam disebutkan perlu untuk memberikan nasihat, apatah lagi mereka yang diberikan dengan tanggungjawab. Kalau kita melihat kepada
bagaimana penubuhan majlis agama Islam ni. Majlis agama Islam ni memang ditubuhkan adalah untuk membantu menasihati. Perkataan tu membantu menasihati. Betul, disebut dengan jelas dalam seksyen. Sebagai contoh dalam Enaman Pentadbiran Agama Islam Perlis dalam seksyen 4 kurungan 1 dinyatakan hendaklah ada suatu badan bernama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang ditubuhkan untuk membantu menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah dalam soal agama Islam dan juga perkara-perkara yang menyentuh tentang adat istiadat Melayu. Jadi secara jelas dalam matlamat ataupun dalam fungsi penubuhan MAIP itu sendiri adalah untuk membantu menasihati. Jadi memang itu fungsi MAIP adalah untuk membantu menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja berkaitan dengan agama Islam, dan itulah fungsi dan peranan yang telah termaktub dalam undang-undang dan merupakan tugas, merupakan kerja dan merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Dan yakinlah kita bahawasanya Duli Yang Maha Mulia Raja Melayu sentiasa sedar akan peranan dan juga fungsi majlis-majlis agama Islam ini di setiap negeri. Tak ada kerja lain lah kan. Iaitu tugas mereka adalah untuk membantu baginda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja ataupun membantu Raja-Raja Melayu dalam soal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Dan itu telah dijamin dalam Perlembagaan Negara kita. Kita pernah berbincang satu ketika dahulu tentang jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah memberikan peruntukan khas tentang kewajipan-kewajipan ataupun tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak negeri dan juga pihak persekutuan. Dan dalam pihak negeri ini memang sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam merupakan tanggungjawab negeri. Dan kalau di dalam negeri dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis ini juga dinyatakan, saya ingat pada tahun 1948 lagi ketika mana tertubuhnya Kerajaan Perlis, ketika itu telah pun diberikan satu peruntukan untuk ditubuhkan satu majlis agama. Dan ketika mana almarhum Raja Said Putra Jamrul Lail, ketika mana baginda memperkenankan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948, masa tu memang dah ada peruntukan itu. Hendaklah Duli Yang Maha Mulia Tuanku menubuhkan satu majlis bernama Majlis Agama Islam. Sebab itu pada tahun 1949, setahun berikut, dekat-dekat setahun dah, setahun ataupun tahun berikutnya, baginda almarhum telah pun memperkenankan penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Itu dari sudut tanggungjawab. Kalau saya boleh kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini, memang itu tanggungjawab sebagai seorang Muslim, dan dalam masa yang sama ianya merupakan tanggungjawab kepada majlis-majlis agama Islam untuk membantu menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah dalam perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Amanah untuk menasihati. Betul. Okey. Kita pergi kepada Dr. Rora, kita nampak macam dah tak sabar-sabar nak mengulas. Kan? Kita orang Melayu didedahkan dengan watak jebat. Dalam masa yang sama ada watak tuah. Antara dialog yang panas dan sangat memberikan satu kesan, raja yang adil, raja yang disembah, raja yang zalim, raja yang disanggah kan, disanggah. Kemudian kita juga ada filem Melayu. Kalau kita kata orang Melayu ini tak tegur, kita ada filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Bagaimana tuanku menanam, demikian Patik menuai. Ini semua menunjukkan ada sikap menegur atau sikap bertindak balas kan. Bagaimana Islam melihat? Ada orang kata kita tak boleh tegur langsung kan. Sampai orang yang menegur secara terbuka tu khawarij dan sebagainya. Ada juga yang anfusana, anfusini, anfusakum kan. Doktor bagi pencerahan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, saya bersama Mufti dan juga Ustaz Nazim. Kita berhadapan dengan isu yang sensitif. Yang ni yang memang kita kena akui. Tetapi apabila kita melihat kepada nas-nas syarak, kita berhadapan dengan beberapa kategori nas. Ada nas yang menyuruh kita taat kepada waliul amr ataupun pemerintah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu.
Tetapi taat kepada pemerintah ini bukanlah satu benda yang mutlak. Maksudnya taat pada pemerintah selagi mana dia tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, la ta'ata li makhluq fi maksiati al-khaliq. Atau kama qala, yang mana Nabi SAW menyebutkan tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila dia menyuruh kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tanggungjawab yang pertama ialah kita disuruh taat kepada pemerintah, tetapi taat itu bukanlah satu taat yang mutlak. Oleh kerana itulah perkataan wa ati'u itu tidak diulang pada perkataan wa ulil amri. Dia tak disebut wa ati'u ulil amri. Wa ati'u ulil amri itu tak disebut kerana taat itu murtabit. Maksudnya taat itu murtabitah bima qablahu, dengan apa yang disebut sebelum itu, iaitu taat pada Allah, taat pada Rasul mutlak. Tapi taat pada pemerintah selagi mana tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Itu kategori dalil yang pertama. Kategori dalil yang kedua, Nabi SAW menyebut dalam hadis ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maksudnya Nabi SAW dalam hadis ni ingin menyatakan bahawasanya kategori yang paling besar dan utama dalam agama ini ialah nasihat. Seperti mana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Tapi haji itu bukan semua Arafah. Tetapi Nabi nak kata elemen yang paling penting dalam haji itu yang tak boleh untuk diganti apabila terlepas ialah Arafah. Wukuf. Wukuf tu. Jadi bila Nabi SAW menyebut ad-dinu nasihah, agama itu nasihat, maksudnya Nabi nak sebut kategori yang utama dan penting dalam agama itu ialah nasihah. Apa itu nasihah? Nasihah diambil daripada perkataan nasaha. Kerana orang Arab bila sebut nasaha, maksudnya pembersihan, penapisan. Iradatul khair. Seperti mana orang Arab menyebutkan nasahtul asala. Maksudnya aku menapis madu. Madu itu daripada kita panggil apa tu? Daripada sarang kan? Daripada sarangnya tu kan. Jadi nasihah ialah satu proses mengkehendaki kebaikan daripada semua. Kira bila sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Kerana siapa? Nabi kata lillah wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan Nabi SAW menyebutkan kamakal, kerana Allah, kerana Rasulnya, kerana pemimpinnya, dan juga kerana keseluruhan umat. Maksudnya nasihat itu tidak terhad kepada orang biasa. Nasihat itu juga merangkumi pemimpin-pemimpin umat Islam. Tetapi di sana ada juga hadis yang Nabi SAW melarang kita untuk melawan pemerintah itu dengan senjata. Sebab itu para sahabat apabila bertanya, afala nunabidhuhu bisayf? Boleh tak kami angkat senjata lawan dia? Nabi kata la ma'aqama fikumus salah. Selagi mana Nabi kata tak boleh, selagi mana dia mendirikan di dalam bersama pada kamu itu salat. Maksud selagi mana dia muslim, kamu tak boleh nak angkat senjata lawan dia. Tapi tegur boleh lah. Maksudnya di sini ada beberapa perkara yang kita kena dia ada satu garisan halus. Kan? Kalau Khawarij, dia pergi kepada ekstrim. Apa dia? Dia pergi kepada angkat senjata lawan pemerintah. Apa benda tak setuju, angkat senjata. Kapirkan pemerintah, lawan pemerintah, runtuhkan pemerintahan. Yang ni tak dibenarkan oleh Nabi SAW selagi mana pemimpin itu Muslim. Nabi SAW suruh sabar. Tetapi sabar yang Nabi sebut itu bukan sabar bermaksud berdiam diri. Ini yang manusia salah ni. Kadang-kadang bila disebut sabar, seolah-olah macam kita tak boleh nak buat apa-apa. Kan baru ni kan, flight delay. Kita buat sedikit teguran, tapi orang kata sabarlah. Sabar bukan bermakna kita perlu diam. Tegur, perlu tegur. Tapi tegur dengan caranya. Bukan mengangkat senjata. Nabi SAW sabar, tapi Nabi berperang. Nabi SAW sabar, tapi Nabi menegur. Jadi benda-benda yang seperti ini kadang-kadang garis halus ni orang tak faham. Jadi bila Nabi SAW suruh sabar atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan Nabi suruh berdiam diri. Sampai ada hadis apa tu, walau dipukul belakang walaupun kamu, dipukul belakang kamu kena sabar. Hadis banyak juga digunakan tu. Ya, hadis tu banyak digunakan, tetapi ada perbahasan lah dalam sanad itu kerana sanad itu terputus. Walaupun ia sahih, tapi bukan bermakna kita hanya perlu tahan diri. Bahkan Imam Al-Qurtubi kata ketika menghuraikan hadis itu, dia kata hadis ini kerana ada maqasid yang lebih besar daripada kamu dibunuh, lebih baik kamu dipukul. Maksudnya sabar, daripada kamu dibunuh, lebih baik kamu dipukul saja. Daripada kamu dibunuh, lebih baik harta kamu diambil saja. Tapi bukanlah maksudnya membiarkan dipukul. Bukan total. Sebab itu Datuk sebut hadis tadi, afdalul jihad
Kalimatul haq inda sultanin jair. Adakah Nabi bila Nabi kata sebaik-baik jihad itu ialah kalimah yang benar di sisi pemimpin yang jahat, bermakna Nabi nak ajar kita untuk tidak sabar. Nabi ajar kita untuk bersabar. Ibn Hazmin dia menarik, dia kata, kalau kita biar kita kena pukul, ambil harta, kita biarkan dia zalim, dosa. Kata Ibn Hazmin. Jadi kita kena lihat konteks apa. Hanya konteks apabila kita gagal lawan dia. Kita tidak boleh. Ibn Hazmin very amazing dia punya huraian. Jadi sebab itu bila kita melihat isu ni, tidak ada manusia yang terkecuali daripada dinasihati. Ya, sebab Nabi SAW sebut untuk pemimpin dan untuk keseluruhan. Jadi Nabi SAW itu adalah pemimpin yang terbaik di kalangan manusia. Tak ada siapa boleh nafi. Nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam dunia ni. Juga diberikan satu surah. Abasa wa tawalla. Ditegur oleh Allah. Mungkin ada yang kata, itu Allah yang tegur dia. Ialah sebab dia Nabi. Tapi kita bukan Nabi. Takkan kita juga nak ditegur oleh Allah dalam satu surah? Memang tak mungkin lah. Maka diberikan ruang untuk rakyat memberikan nasihat kepada pemerintah dengan kadar yang sesuai. Sebab itu dalam hadis kita melihat Nabi SAW menyebutkan ma min walin illa walahu bitanatan. Tidak ada seorang pemimpin pun melainkan ada dua jenis penasihat, kan? Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaih. Satu golongan yang suka mengajak dia buat benda baik dan ajak dia macam jadi penasihat ni. Jadi penasihat. Kan? Bitanah ni maksudnya daripada perkataan batin, orang dalam yang betul-betul rapat dengan pemerintah. Wa bitanatun ta'muruhu bisyar. Satu lagi yang suka suruh pemerintah buat benda jahat dan menggesa pemerintah. Jadi Nabi SAW nak bagi satu ingatan pada pemerintah. Ya, kamu pemerintah, kamu ada kuasa, tapi kamu kena ingat, ada dua jenis penasihat yang akan ada di sisi kamu dan kamu kena ambil nasihat yang baik. Nasihat yang ke arah ma'ruf, bukan nasihat yang ke arah kejahatan. Okey. Jadi tak ada masalah untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Okey. Tidak ada sesiapa yang terkecuali untuk dinasihati. Kalau kita tengok manusia yang terbaik Datuk, selepas Nabi tentulah Abu Bakar. Pidato yang Datuk selalu ulang, kan, aku bukan orang yang terbaik. Jika aku baik, kamu ikut. Kalau aku bengkok, kamu luruskan. Tapi hari ni kita melihat Datuk juga mufti tu, atau dalam istilahnya sekarang ni dilihat sebagai penasihat lah, kan. Ada yang kata kalau menasihat itu, ini sembah derhaka. Ini menghina pemerintah, raja-raja. Sehingga tidak langsung ada ruang untuk berbicara. Sedangkan Datuk juga pernah menuliskan tentang membawakan athar Abdullah bin Amr yang memuji tentang orang barat yang bangkit itu. Mungkin Datuk boleh sejauh mana? Kita ada, yang pertama kita balik kepada zaman Nabi itu sendiri. Macam mana Nabi personal dia dua, yang selalu sebut supaya kita jelas. Kedudukan dia pada makam kenabian, nubuwah, dan kedudukan dia pada makam imamah. Dia Nabi, dia sudut prophethood, Nabi, dan dia sudut pemerintah. Jadi dalam dua kedudukan yang dia pegang tu, still dia masih lagi bertanya pendapat orang lain. Dan ada kadang-kadang sahabat memberi pandangan di dalam peristiwa Hubab bin Munzir umpamanya, bagi pandangan apabila Nabi mengambil tempat dalam peperangan Badar, walaupun riwayat itu mursal. Tapi Nabi SAW kata ahadi manzilatun anzalaka Allah am harb wa ra'i, kan, wal makidah dan sebagainya riwayat maqal. Dia kata yang ni adalah Allah turunkan kau tempat ni. Allah yang pilih kau tempat ni, ataupun ni strategi peperangan saja. Nabi kata dia strategi peperangan, pandangan. Dia cadangkan tempat lain. Tempat lain, kan. Jadi Ummu Salamah pernah bagi pandangan kepada Nabi SAW. Kan. Jadi ini harta Nabi. Bila mari zaman Abu Bakar, dia tidak Nabi, dia khalifah. Tapi dia bukan khalifah sebarangan. Perkataan khalifah tu dia yang paling berhak sekali. Khalifah tu penggalang ganti kepada Nabi SAW. Dia kata ganti Nabi. Dan dia telah bagi ini standard pemerintahan dia. Bahawasanya in ata'tullah wa rasulahu fa'inuni. Kalau aku taat Allah dan Rasul, tolong aku. Wa in asaitullah fala ta'ata li. Wa rasulahu fala ta'ata li. Jika aku derhaka Allah dan Rasul, kamu tak payah taat padaku. Ibn Athir riwayatkan dalam Al-Kamil. Tapi sebelum tu dia kata, wulitu alaikum walastu
bi khairikum. Aku dilantik jadi pemerintah kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Mari Omar pun lagi steady, tapi masih yang sama. Orang boleh tegur dan dia boleh terima. Okey. Kalaulah nak kira maksum, jenis tak boleh tegur ni, jenis kata dia berada pada satu kedudukan yang mana siapa pun tak boleh tegur dia. Kalau macam tu Abu Bakar dengan Omar boleh tak patut pakai, tapi mereka tak pakai. Abu Bakar insan yang terbaik lepas Rasulullah. Omar kalau Omar lalu satu jalan, setan lalu jalan yang lain. Kan? Orang seperti itu juga satu orang yang diberikan ilham oleh Allah pun begitu masih boleh ditegur. Bila krisis tegur pemerintahnya timbul, dia timbul apabila teguran-teguran ni atas dua benda. Hatta sebelum tu, hatta Muawiyah, orang Syiah tak apa suka, tapi kita di Sunni, Madrasah Sunnah, dia sahabat. Dalam riwayat At-Tabarani, dia duduk atas mimbar. Di atas mimbar dia kata, al-malu maluna wal fai'u fai'una. Kan? In syi'na a'tainahu wa in syi'na mana'nahu. Harta-harta kami, semua harta kerajaan kami punya, kami bagi kat siapa yang kami mau. Bagi kat siapa kami tak nak bagi, kami tak payah bagi. Dia kata first. Jumaat depan dia kata lagi. Tak ada siapa jawab dah. Jumaat yang ketiga dia kata lagi. Satu orang bangun. La, dia kata. Al-malu maluna wal fai'u fai'una. Faman hala bainana wa bainahu hakamnahu ilallah bi asyafina. Harta-harta kami. Kalau siapa halang harta kami, ini harta rakyat. Kami akan hukum dia di sisi Allah dengan pedang-pedang kami. Muawiyah turun, Muawiyah pergi pegang dia. Orang duk ingat habis dia pergi lawan pemerintah, terbuka. Teguran yang keras kalau kata sekarang ni mungkin juga. Keras. Jadi tapi Muawiyah bawa dia, letak dia. Orang tengok Muawiyah, letak di tepi Muawiyah. Muawiyah kata, aku pernah mendengar Nabi kata, innahu sayakunu umara yatakallamun wala yuraddu alaihim. Akan ada pemerintah yang apabila mereka cakap au yaqulun wala yuraddu alaihim. Apabila mereka cakap, siapa pun tak berani jawab dia bah. Yataqahamuna finnar kama taqahamul qiradah. Mereka tu akan terlompat-lompat dalam neraka, terloncat-loncat lah utara kata ni. Macam mana terloncat-loncatnya? Kera. Jadi Muawiyah kata, kau telah selamatkan aku. Aku tak termasuklah hadis tu. Aku Jumaat yang pertama, orang kedua duk takut dah. Jumaat yang ketiga, siap baik ada orang jawab aku. Aku bukan dalam hadis tu. Aku takut aku hadis tu. Maksudnya Muawiyah pun takut. Kalau pemerintah rasa sampai dia tak mau ditegur, tak boleh ditegur, ini tak benar lah. Okey, kita agree dulu. Premis ini. Bahawa pemerintah boleh ditegur. Cuma kita nak kena pergi premis yang berikutnya. Pasal apa nak tegur pemerintah? Kawan yang nak tegur tu. Ada dua. Ataupun tiga. Satu pihak yang tegur pemerintah tu kerana dia bantah, dia kena zalim. Dia diri dia kena zalim. Maksudnya dia untuk diri dia. Untuk diri dia tegur lah. Kau awak bawa zalim saya. Yang kedua, yang menegur pemerintah itu kerana dia menganggap ini al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dia tegur pemerintah. Yang ni tak ada isu juga. Macam mana sahabat-sahabat tegur antara satu sama lain. Yang ketiga, dia tegur pemerintah tu pasal dia nak bagi runtuh kerajaan tu. Dan dia nak mengambil tempat daripada kerajaan tu. Yang inilah yang kadang-kala menimbulkan krisis sepanjang zaman. Para ulama tegur pemerintah, tapi mereka tidak menyertai dengannya nak rampas kuasa. Sebahagiannya dia tegur pemerintah itu sebagai satu modal dia untuk meruntuhkan pemerintahan. Saya bukan kata bab masalah boleh runtuh tak boleh runtuh ni cerita lain. Itu perbahasan lain. Itu perbahasan yang lain. Tapi maksudnya tujuan saya tegur supaya awak boleh malu dan tempat awak akan lemah dan saya and the team akan ambil tempat awak. Ini satu keadaan yang lain. Itu satu bab. Kita buat landasan dulu kan. Yang berikutnya ialah macam mana saya nak tegur pemerintah? Kalau Ustaz Mat bukan pemerintah. Ana mufti, jumpa Ustaz Mat tengah orang ramai. Ustaz Mat,
Entah ni apa tak reti sangat. Duk cakap orang semua tengok. Ustaz Ahmad akan marah kan? Kalau ya pun tak boleh kah beritahu elok-elok kan? Orang ramai-ramai malu kan? Ada setengah orang dia tegur ni, dia bukan tegur kerana satu amar makruf nahi mungkar, tapi satu fun yang dia seronok. Dia bagi benda ni di khalayak ramai, dia ungkitkan benda-benda yang membabitkan soal-soal peribadi pemerintah, yang mana patut benda tu antara pemerintah dengan Allah Ta'ala. Kau bagi tahu dia aja, bukan kepentingan awam pun. Yang tak ada kaitan dengan masyarakat. Kan masalah pemerintah atau masalah bini dia. Kan? Kalau masalah curi duit rakyat, ambil harta rakyat, itu okey lah. Tapi ini masalah benda-benda personal. Katalah bini dia tak tutup aurat ke, ataupun anak dia pakai apa ke, itu you bagi tahu personal. Kalau itu bukan masalah dosa negara, dosa dia dengan Tuhan. Okey, ini satu hal. Apa bahasa yang patut kita guna bila nak tegur pemerintah? Orang awam pun kita nak tegur biasa ni, nak kena pilih perkataan elok, dia marah kat kita. Allah telah bagi kita tahu kepada Musa dan Harun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu wahai Musa dan Harun pergi pada Fir'aun. Allah bagi tahu dah. Dia tagha, Allah dah cop dah. Dia melampau. Kalau hang tak pergi pun, dia memang melampau. Tuhan dah kata dia melampau. Tapi Tuhan kata apa? Sebutlah kepada dia perkataan yang lain. Lembut. Yang lembut. Mudah-mudahan dia takut dan ingat. Bukan tak boleh perkataan keras. Boleh juga perkataan keras. Tapi bukan maki lah. Perkataan yang tegas. Jelas. Dalam konteks negara kita, undang-undang dah ada. Peraturan. Kita boleh tegur di parlimen. Tegur di parlimen. Tapi pilihlah perkataan yang baik. Isu peribadi jangan masuk lah. You bagi isu pentadbiran yang boleh dibahaskan secara pentadbiran, pentadbiran. Kalau satu orang duduk pada kedudukan, harta dia dan pemerintah pun nak kena accept. Pemerintah kita ada dua lah. Sama ada pemerintah yang dipilih oleh rakyat ataupun sultan dan semua. Juga kedua-dua pihak kena accept, boleh diterima. Saya cuma cara lah kan, cara. Kalau anda boleh, anda sebut dah dulu banyak kali. Tunku Raja Perlis kata Datuk, tugasan Datuk nasihat saya. Datuk jangan kira saya nak setuju ke, saya nak marah ke. Datuk bagi tahu apa yang Datuk percaya yang benar. Masalah nak terima tak terima antara saya dengan Allah Ta'ala. Kerja Datuk bagi tahu yang betul. Bukanlah kerana kita duduk perlih kita nak ampu pemerintah boleh. Tak. Tapi sebut contoh lah, maksudnya sedialah menerima. Dan sepanjang berlaku pun kadang-kadang apa-apa nak abang je lah. Tak ada tuanku kata nak kecil hati ke apa, abang. Abang je. Patutnya macam ni lah rasa. Tak takut ke kontrak tak sama ke? Tegur tak tegur lah. Rezeki Allah Ta'ala. Ini masalah dalam sepanjang sejarah. Ulama-ulama ni tidak disukai dia mendekati pintu pemerintah. Macam yang Datuk baca tadi. Macam hadis yang diriwayat Tirmizi tadi guna pemerintah. Tetapi hadis tadi kalau kita tengok, bukan semua orang yang duduk di Badiah dia Jafar. Kan, tapi walaupun ramai yang Jafar. Secara umum. Yang duduk di Badiah tu dia jadi kontang, dia jadi masuk kasak. Bukan semua yang memburu tu lupa pada dunia, lupa pada family. Ada juga. Bukan semua yang pergi ke pintu raja itu telah lupa kepada akhirat, kan? Tapi majoriti berlaku demikian. Maka Nabi SAW ingatkan kita supaya hal-hal yang seperti ini. Kerana pemerintah ni ada kegerunan pemerintah, kuasa dia. Kerana dia boleh bertindak, kan? Bila-bila dia boleh bertindak, ramai pertama dia boleh bertindak. Kedua, ramai orang yang duduk ngekat pemerintah ni dia mengharapkan sesuatu, mendadakkan kedudukan, dia mengharapkan harta, dia mengharapkan habuan. Ini semua akan menyebabkan manusia apabila duduk dengan orang besar, dia sering tidak bercakap benar. Tapi bukanlah berarti bila cakap benar kena pergi habaq kau, oi, aku tak hantam malam tadi. Tak payahlah, kita bagi tahu lah. Kita bagi tahu antara kita dengan dia lah. Tapi dalam institusi yang lain, dalam sistem demokrasi politik negara kita ni, dia challenge pula. Kan, bila politik ada parlimen, parlimen you cakap lah di parlimen. Tapi kita tengok di parlimen, bukanlah kita bela kerajaan mana-mana pun sama lah juga. Tapi bila you nak tegur kerajaan, kita negara orang Islam,
biarlah perbahasan ahli parlimen ni terpilihlah perkataan dia. Tegur tak apa lah, you tegur Dengan lah. fakta adab. Dengan adab. Dulu kadang-kadang ceramah, hatta ceramah agama, ceramah politik yang diadunkan dengan agama. Kita pergi dengar kadang-kadang perkataan-perkataan tu, ya Allah. Kan, tidak, dia tegur pemerintah. Tapi ayat yang dia guna tu, kalau Nabi ada tepi, Nabi pun tak setuju guna ayat macam tu. Ini masalah dia. Pasal apa? Pasal kita nak tegur, nak ubah dia, ataupun kita tegur kerana kita nak Ambil alih. ambil alih. Ini pun perbahasan yang kita agree, pemerintah boleh ditegur. Kita agree, ulama jangan bacul. Kita agree, pemerintah jangan rasa dia maksum. Tapi kita kena bincangkan apakah uslub ataupun approach yang betul dalam hal ini. Apakah bahasa yang terbaik yang nak digunakan. Kerana manusia ada perasaan. Semua orang ada perasaan. Badui, dia cakap dengan Nabi kasar. Sahabat marah, Nabi kata, inna li sahibul haq maqalah. Kan? Sesungguhnya orang yang ada hak ni, dia ada kata-kata yang sesuai untuk dia. Ada bahasa bagi dia cakap. Nabi tulis surat pada Maharaja Rom pun Nabi kata apa? Azimir Rom. Dengan menyebut gelaran dia. Orang besar, orang mulia di kalangan orang Rom. Maksudnya adalah bahasa yang perlu kita gunakan sesuai dengan keadaan dan kedudukan pemerintah tu. Sebab itulah Nabi SAW tidak membenarkan kita angkat senjata lawan dia, sebab dia tu ada ego dia dan dia akan menimbulkan kerosakan yang besar. Jadi sebab itu dalam negara kita ni sebenarnya undang-undang tu dah ada untuk menjaga, iaitu kita ada Akta Hasutan yang mana mengambil tindakan kepada orang yang tidak hormat dan memperkecilkan ataupun memperlekehkan kedudukan raja-raja dan sultan-sultan yang ada dalam negara kita. Cuma janganlah semua nak dibakulkan. Yes. Sebagai maksudnya ini benda yang kadang-kadang kita agak kecewa sebab kadang-kadang orang yang sama tetapi mempunyai dua pendirian yang berbeza pada isu yang sama. Maksudnya dia ada double standard. Ini kadang-kadang termasuklah orang politik lah. Apabila lawan politiknya itu tidak bersetuju dengan pandangan mana-mana sultan ataupun raja, maka dia akan hentam biadab dan sebagainya. Tapi apabila pemimpin politik mereka terlibat dalam perkara yang sama, mereka akan bela. Jadi isunya ada dalilnya pula. Jadi isunya di sini adalah pertama, kita ada baseline kita, pemerintah boleh dinasihati. Bahkan bukan kata boleh, tetapi ada isu-isu yang kadang-kadang wajib untuk dinasihati. Wajib untuk dinasihati kalau perkara itu memerlukan penasihatan. Itu pertama. Yang kedua, cara perlu betul. Yang ketiga, jangan jadikan isu menasihati pemerintah ataupun pemimpin ini sebagai isu politik sehingga kita terabai prinsip utama yang kita sebut tadi, ad-dinun nasihah tadi. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita terpaksa sebut juga dan kita faham isu ni akan menyebabkan sebahagian daripada penyokong politik yang ekstrim ini triggered, tetapi ini tanggungjawab kita untuk menyebutnya. Kita nak bagi dia sikit. Tadi hadis yang dibaca oleh Dr. Ruzami tu. Nabi kata man kariha faqad bari, kan? Man ankara faqad salim. Illa man taba, man radiya wa taba, kan? Wa taba, kan? Siapa yang benci, siapa benci, selamat. Dia selamat. Siapa yang engkar, dia selamat. Siapa yang benci, man kariha faqad bari. Siapa yang benci, dia berlepas dirilah daripada dosa pemerintah tu. Siapa yang engkar, telah menunaikan, dia selamat. Yang tak selamat siapa dia? Yang redha wa taba'a, mengikut dan ikut yang tu. Okey, itu keadaan yang berlaku. Sekarang ni kita tadi dua, kan, Dr. Ruzami sebut. Sekarang ni di pihak pemerintah tu sendiri, dia kena akui dia boleh ditegur, kan. Kemudian di pihak yang di bawah ni, yang nak tegur tu, tadi. Jadi dia nak tegur tu untuk apa? Untuk nak lepaskan dia daripada hadis tu, ataupun dia nak tegur sebab kepentingan. Dia nak ambil jawatan tu. Tadi Datuk ada sebut tentang ingkar. Ada rasa dia ada perbezaan di antara nasihat dan juga ingkar. Sebab nasihat ni di umum, dia lafaz
am. Dan dia yastamil, dia mungkin mencakupi banyak benda kan. Benda tak salah pun kita nasihat juga. Itu nasihat. Tapi kalau ingkar adalah anda nampak dia adyak. Dia lebih sempit. Dia lebih sempit, lebih khusus kalau dibandingkan dengan nasihat. Sebab itu Syekh Ali Sheikh dia sebut tentang perbezaan al-farq. Dia kata ada perbezaan yang jelas di antara kedua-dua ni, iaitu nasihat dan juga ingkar. Tapi asas kepada kedua-dua ni, pertama, kedua-dua wajib dilaksanakan. Nasihat perlu dilakukan, mesti orang buat. Dan dalam masa yang sama, ingkar ataupun mengingkari perkara maksiat adalah satu benda yang mesti dilalui dan perlu dilaksanakan oleh semua manusia. Sebab tu ada hadis Nabi kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maksudnya mesti kalau nampak aja benda yang mungkar, mesti kita ingkar. Kita tak boleh reda. Dan kerana keredaan itulah akhirnya membawa kita kepada kerosakan. Tapi yang bahaya sekali apabila kita tolong yang zalim tu. Pasal hadis tu kata innaha satakunu ba'di umara. Betul. Yazlimuna wa yakzibun. Akan datang pemerintah yang zalim dan bohong. Faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alal haud. Siapa yang masuk ke pemerintah tu kemudian apa? Menolong, membenarkan yang dia cakap, tolong pula kezaliman dia, Nabi tak mengaku umat. Bukan daripada aku, dia bukan daripada aku dan aku bukan daripadanya. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim walam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhum. Siapa yang tak membenarkan, jangan tolong. Nabi kata yang tu umat aku. Kan? Bahawa waridun alal haud, dia minum telaga haud. Hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi artinya inilah masalah ulama ni, golongan agama ni, dia ada dua. Satu golongan ulama macam tadilah, hak duk mengampu pemerintah ni. Yang ni berlaku di Mesir, di apa. Sampai orang mati, kena bunuh orang Islam. Fatwa yang menyokong. Fatwa yang menyokong. Sampai kita tengok hari ni, duka cita di Mesir umpamanya, terhalang. Umat Islam terkepung di Palestin tu, di Rafah, semua ada kaitan. Tapi golongan agama tak berani nak kata. Kan? Umpamanya. Kan? Kan? Jadi juga di negara orang Islam yang lain, samalah negara-negara yang lain juga. Jadi ini golongan agama. Ada golongan agama pula yang terlalu lajak sangat. Dia kerja, dia memang all the time anti-establishment. Dia sentiasa anti pemerintah. Dia tak kira, puan dia kira nak maki kerajaan. Ini pun masalah juga. Yang ni yang kita minta dalam program kita ni, ialah soal konsistensi ni. Soal apa? Istiqamah di atas prinsip. Kita konsisten. Orang kata hari tu hang kritik dia, hari ni pasal apa boleh? Aku kritik dia lambatlah masalah ni. Yang aku sokong ni masalah yang lain. Ini yang kita sukar di dalam urusan dengan pemerintah. Ulama-ulama, Imam Ahmad, dia lawan masalah apa? Dia tak setuju masalah khalqul Quran tau. Tapi bila Mu'tasim pergi perang lawan negara Amuriyah, ulama-ulama sunnah semua doakan Mu'tasim. Dalam tajuk yang lain. Jadi kita pemerintah pun kena macam tu juga. Sama ada sultan atau raja atau siapa atau Perdana Menteri atau dia kena tahu apabila satu orang tu tegur dia bukan kerana nak ambil kuasa dia. Dia kena nilai, dia ni tegur aku kena benci ke kerana memang dia nak perbetui benda ni. Tengok pula bab lain dia okey. So maksudnya you kena adil lah. Cuma Datuk yalah, tadi Datuk ada sebut tentang menegur. Ada setengah orang yang bila dia nak tegur pemimpin, ataupun kalau tak pemimpin pun nak tegur orang sama lah kan. Dia nak tegur orang ni dalam menggunakan bahasa yang tak elok. Tapi dalam masa yang sama kan, bercakap dalam keadaan rifq kan, cakap dengan keadaan lemah lembut dan layin. Satu benda yang kalau sebagai contoh lah, kata kalau kita tengok kan, bercakap dalam nada yang baik, mukhatabatur ru'asa, bercakap dengan para pemimpin kan, dengan perkataan yang lain, yang rifq, adalah benda amrun matlub, adalah benda yang dituntut. Tak dapat nafi, kita semua nak supaya orang cakap dengan benda yang elok. Ibn Qayyim sebagai contoh sebut kan, dia kata amrun matlub aqalan wa syara'an wa 'urfan. Dia letak tiga ni. Akal, dia suruh akal pun memang nak kena cakap elok dengan semua orang, nak kena cakap elok. Yang kedua bukan setakat akal,
syarak pun suruh cakap elok kan. Dan yang ketiga dalam bahasa Arab uruf. Uruf pun tak ada lah uruf dalam mana-mana tempat cakap lebih kurang kan. So kena imbang di antara cakap nak menasihati dengan nak menyakitkan hati semata-mata kan. Dan akhirnya mungkin ada orang yang bercakap asalnya dia tegur elok kan, tapi oleh kerana nampak macam tak nak berubah, mungkin dia berubah daripada cakap elok kepada cakap tak elok, tapi dia tak boleh maki. Dia tak boleh. Dia paling tinggi dia boleh tegas. Tegas. Cuma dia mungkin maki tak boleh. Mungkin nak pasal dah sebut pasal lembut, pasal berkhemah. Apa komen Ustaz tentang sikap An-Nawawi ketika ditanya tentang fatwa untuk mengambil harta negara untuk berperang? An-Nawawi kata ambil dulu harta khalifah kan, dah habis apa semua tu macam mana tu sehingga diselak jubah-jubah ulama-ulama ketika itu. Itu pastilah An-Nawawi menyebutkan dalam konteks dia jelas apa yang dia buat tu berfokus. Dia sebut adalah kerana dalam konteks tu supaya masyarakat sedar masyarakat sedar. Maksud lembut, maksud rifq ataupun layyin, dalam arti kata dia tak maki cakap elok, beradab dan fokus lah. Dia kadang ada orang dia nak cakap A tapi dia punya nak sampai kepada A tu di tempat lain dulu kan. Jadi dan akhirnya menjadikan maksud dan tujuan kepada nasihat dia tu tak sampai. Dan apatah lagi kalau benda ni kalau tak ditangani dengan sehabis baik, mungkin akan membawa kepada itulah tadi yang kita sebut menghasut kan atas ustaz dan sebagainya, dan akhirnya timbullah keadaan-keadaan yang tak. Sebab itu Imam Ibn Rajab disebutkan dua syarat. Pertama ayyakuna birifq. Pertama nak tegur pemimpin hendaklah dalam keadaan yang lemah lembut ataupun dalam keadaan layyin, baik, tegas bila ada sampai masanya. Yang kedua dia ada nyatakan hendaklah ayyakuna bisir kan. Cuma tadi Datuk mungkin Datuk boleh huraikan lagi apa dawabit kepada sir tersebut. Setakat mana sir itu kan. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. So, seolah-olah kedua-dua benda ini menjadi garis panduan. Nak menasihati pemimpin, ada dua keadaan ini yang perlu untuk dipatuhi, dan asalnya banyak tulisan para sarjana terdahulu yang menyebutkan tentang adab dalam soal nak fiqhun nasihat kan, kebijaksanaan atau fiqh menasihati ni yang perlu untuk difahami oleh semua pihak lah nak menasihati. Ada benda yang pemimpin tu dia buat terbuka. Jadi maksiat tu terbuka. Kalau kita tak tegur terbuka, orang sangka benda tu halal. Benda tu betul. Ini yang berlaku apabila dan ada pemimpin yang mana kesalahan dia tu personal. Personal tu you nak tugas dia terbuka bawah. Dia pergi cakap dengan dia personal lah. Ini yang kadang-kadang orang yang tak dapat bezakan. Ada pemimpin dia misal katalah semayang tak apa kena sikit. Dia jadikan tajuk ceramah dia. Dia hantar orang benda tu dia ceramah. Bahkan yang lebih teruk lagi, muka pemimpin tu sengit sikit ke, gigi tak nampak sikit ke, ataupun dia jadikan kepala dia botak ke, semua dia jadikan bahan. Kemudian diselang-seling ayat Quran dan apa. Ini adalah benda-benda yang tak betul lah. Salah lah. Ada benda macam tadi dan ada ulama ni, ada macam tu lah. Ada yang pula jenis apa pun dia fikir, apa nak cari dalil nak bagi betul pemerintah. Justifikasi. Tadi Ustaz Mat sebut. Sebab itu antara kehebatan Ibn Taymiyah dalam masalah ni kan lah. Apabila Mongol tawan negara orang Islam, masuk ke Baghdad, ambil harta dan kemudian panggil ulama-ulama makan. Ibn Katsir sebut dalam Bidayah wa Nihayah. Semua orang bakat makan, Ibn Taymiyah tak makan. Kata pasal apa kau tak makan? Dia kata kau ambil pokok-pokok semua, ranting-ranting kayu semua ni pada harta orang Islam. Kau ambil harta atau kau rampas, kau masak, kau bagi kami makan. Aku tak boleh makan. Kemudian dia suruh Ibn Taymiyah doa pada dia. Ibn Taymiyah kata, Ibn bagi satu doa. Kalau dia ni berniat dengan baik, supaya Allah bagikan bimbingan pada dia. Kalau tidak, Allah ambil tindakan pada dia. Ibn Taymiyah tengok apa? Ramai ulama yang hadir. Itu yang kata ramai ulama semua pakai angkat jubah. Jadi Ibn Taymiyah tengok mereka pasal apa kamu angkat jubah. Kata mereka, kami bimbang jika dia pancung kepala kau, darah kau akan terkena jubah kami. Sebab tu ada cerita ulama yang lebih menjaga jubah daripada menjaga agama. Menarik kisah tu Ibn Katsir sebut dalam Bidayah wa Nihayah. Maksudnya pemerintah, ulama kena macam tu lah. Tapi Ibn Taymiyah bukan pemaki pemerintah. Dia
tulis banyak kita ada nasihat orang ramai jangan maki pemerintah. Dia berperang bersama pemerintah. Tapi dia berperang bersama pemerintah. Tapi dia tegas apabila menghadapi kemungkaran pemerintah. Tegas. Ini orang sebab dan dia tak pernah mana-mana pada hari nak merebut kursi pemerintah. Dia tak pernah pada mana-mana hari nak merebut kursi pemerintah. Cuma Datuk, saya agak sensitif sikitlah. Kita tak nafikan sebahagian ulama dalam sesetengah masa dia memakai jubah ulama. Dalam masa yang sama juga dia memakai jubah orang politik. Macam Dr. Rara juga mungkin boleh tambah nanti. Ada ketika pemerintah itu selari dengan dia, sembah ta'zim, sembah hormat, sembah segalanya. Tapi ketika pemerintah itu agak bercanggah atau menongkak arus, sembah derhaka pula. Dia kalau dalam konteks politik kita adil lah. Ulama pun kalau dia nak masuk politik, dia sebagai rakyat Malaysia, dia boleh masuk politik. Kita tak kata ulama tak boleh masuk politik. Saya tak masukkan ulama tak boleh masuk politik. Cuma yang kita tak mahu, janganlah senjata agama tu digunakan untuk politik yang bersifat kepuakan sehingga akhirnya seolah-olah agama ni sangat tidak adil kepada orang lain, hanya adil untuk orang yang bersifat begitu sahaja. Itu yang kita bincangkan. Kalau dia nak masuk politik, dia masuklah, tapi pertarungan dia tu dalil-dalilnya tu ialah dalil-dalil politik lah. Bukan dalil-dalil kesucian agama. Kesucian agama. Tapi kalau dia nak tegur, tiba-tiba dia orang politik, dia tegur pemerintah dalam satu bab agama yang bab tu betul. Dia orang politik yang ada pengetahuan tentang agama. Dia tegur pemerintah. Dan bab yang ditegur tu betul. Betul dengan nas. Betul dengan nas. Dan dia menggunakan, ketika dia tegur tu bukan ke atas teguran dia sebagai ahli politik. Dia tegur tu di atas dasar dia sebagai satu orang Muslim yang dia rasa pemerintah tu salah. Kenapa betul kan? Masa tu kita kena sokong dia juga. Di atas tanggungjawab dia sebagai orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu. Kita bagi kita sokong dia. Dan pemerintah tak bolehlah nak angin pasal orang tegur dia macam tu. Kalau dah betul, kau tu tak maki dia. Kau tu tegur betul. Poin kau tu pun betul. Kenapa dia nak angin? Okey. Saya duk belik ni apa yang Datuk pernah tulis dulu kan, ada satu artikel yang menarik jugalah berkaitan dengan pemerintah ni, mungkin kita boleh baca dalam waktu yang lain. Tapi antara riwayat yang Datuk bawa ialah kisah Amr bin As kan, yang dia nak pukul sekarang Umar kata kau pukul kan. Riwayat tu ada perbincangan di sudut dia masyhur dan kita sirah dan seumpamanya, walaupun dari segi ada teknikal sudut sanad dan seumpamanya, tapi kisah itu ialah kisah yang mana menunjukkan kita sama. Sama, dan kisah tu telah diistidlalkan oleh semua aliran hatta di kalangan syurah hadis juga ambil kerana benda tu satu contoh yang baiklah. Dan dia Umar kan pernah ditegur oleh seorang Badui sehingga Umar menangis basah janggut dia kan. Walaupun Umar itu jaminan syurga tu ada pada dia, dalam senarai 10 orang yang dijamin syurga, Umar kira nombor 2 lah kan. Tapi tetap menangis apabila ditegur. Jadi maksudnya teguran yang diberikan dengan bahasa yang baik, bukan dengan untuk menjatuhkan kuasa pemerintahan, perlulah diambil dengan positif. Itu pertama. Kerana pemerintah di mana-mana level pun mereka ini mempunyai akad dengan rakyat. Itu rakyat memberikan ketaatan dan mereka memberikan khidmat. Seperti mana pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menegur rakyat, maka rakyat juga ada tanggungjawab untuk memberikan dan menasihati pemerintah ke arah yang baik. Sebab itu dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan, man arada idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira khair ataupun wazira salih kan. Maksud al-maqal Nabi SAW kata, apabila Allah mengkehendaki kepada pemerintah itu, kepada pemimpin itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jadikan baginya pembantu yang baik. Kan? In nasiya dzakarahu. Bila dia lupa, maka pembantu dia, ada orang baik akan menasihati dia. Wa in dzakara a'anahu. Dan bila dia ingat, maka untuk buat benda baik, jadi tolong. Orang akan tolong. Orang baik akan tolong dia. Tetapi kalau Allah Ta'ala nakkan selain daripada kebaikan itu, kejahatan kepada seseorang, ja'ala lahu wazira su'. Maksudnya, akan jadikan pembantu yang jahat bagi dia. In nasiya lam yuzakirhu. Kalau dia lupa, tak ada orang akan ingatkan dia.
wa in zakara lam yu'inhu, kalau diingat pun tak ada siapa nak bantu dia. Ini adalah satu disaster lah kalau berlaku dalam masyarakat. Dan kita tegaskan betul-betul sekali lagi supaya benda ni tak jadi isu pula. Bila kita kata boleh menasihati pemerintah dan pemimpin, perlulah dilaksanakan dengan cara yang baik, bukan dengan maki hamun, bukan dengan tujuan untuk memperlekehkan sehingga orang tak hormat lagi kepada institusi istana ataupun institusi Perdana Menteri atau Menteri, tetapi mesti dilakukan dengan cara yang baik. Kerana dengan Firaun pun disuruh cakap dengan lembut. Dengan Yahudi pun ketika mana mereka memberi salam yang jahat kepada Nabi SAW, Aisyah jawab dengan wa'alaikumussalam wa la'anah, ke atas kamu juga maut dan juga laknat. Apa Nabi tegur? Ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, Allah Ta'ala suka kelembutan dan kelunakan dalam setiap perkara. Jadi Nabi SAW mengajarkan kelembutan dan kelunakan dalam perkara-perkara apabila melibatkan perhubungan dengan manusia yang lain, apatah lagi dengan pemerintah. Tetapi ada satu isu yang saya ingin highlightkan, dan benda ni penting juga untuk kita highlight, untuk kita bangkitkan, iaitu kalau kita mengatakan pemerintah itu layak dan ada kalanya wajib untuk dinasihati, Ditegur. ulama juga layak dinasihati. Ulama juga layak untuk ditegur. Jangan sampai apabila kita kata ulama menegur pemimpin, ulama menegur pemerintah, tapi ulama tu sendiri bila ditegur, maka pemimpinnya, penyokongnya akan maki hamun, akan kutuk, akan kafirkan orang-orang yang menegur ulama-ulama itu. Ada kalanya teguran itu diberikan dengan cara yang baik, dengan nasihat, dengan tujuan yang ikhlas. Tapi ada penyokong yang tak boleh terima. Ini juga merupakan musibah kepada umat apabila Nabi ditegur oleh Tuhan, pemerintah kita kata boleh ditegur, Abu Bakar pun terima teguran. Abu Bakar terima teguran, Umar menangis apabila ditegur, tiba-tiba pemimpin dia dan dia anggap sebagai ulama, dan kita pun setuju memang ulama, tetapi apabila kita melihat perkara yang tak kena dan kita cuba untuk menegur, kita pula yang dihentam, yang dikafirkan, yang dianggap sebagai orang yang biadab dan sebagainya. Jadi teguran adalah untuk semua. Wa ammatihim, tadi nasihat wa ammatihim, semua ada ruang untuk memberi nasihat. Sebab itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali juga disebutkan, dia kata bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salah wa ita'iz zakat wa nushi li kulli muslim, atau kama qala, aku berbai'ah dengan Nabi SAW ketika masuk Islam untuk melaksanakan salat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada semua muslim. Maksudnya beri nasihat kepada semua muslim adalah satu tanggungjawab kita. Dia isu Ustaz Ahmad ialah apabila orang ni dia punya ukuran benar salah ni kepada kumpulan dia. Dia berkenan salahkan fakta. Kalau dia punya tim atau geng dia, itu dia bukan pada hujah tu. Oh ni siapa? Oh ni pemimpin kita. Dia akan kira dah betul. Kok kalau kawan ni maki orang pun betul, orang maki kau ni jadi tak betul. Itu masalah dia. Sifir dia macam tu. Kalau orang tu bukan tim dia, maki pun boleh. Kalau kontukan tak ada boleh, tak boleh. Pasal dia dikira dia yang suci. Ini telah jadi penyakit kepada golongan yang fanatik ni. Dan sebab itu dalam tadi sebut Imam Qurtubi apabila sebut tentang cerita Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina, ada Khalifah Abbasi orang main hentam dia dalam khalayak ramai dalam khutbah, pidato hentam dia. Dia kata anta khairun min Musa. Dia kata hang lebih baik daripada Nabi Musa. Dia kata tak. Aku ni lebih teruk daripada Firaun ke? Dia kata tak. Musa pergi kat Firaun. Musa lebih baik daripada hang pergi kat Firaun. Cakap baik. Aku yang tak lebih Firaun yang lebih jahat daripada aku pun dapat perkataan yang baik. Pasal siapa yang hang tak lebih baik daripada Musa? Aku tak lebih jahat daripada Firaun. Hang bagi aku cukup-cukupnya. Kan? Tak adakah ruang? Itulah soalnya kan. Jadi ini pun kita bukan sehari yang dengar ni kata kita cerai, tak bagi kita clear. Boleh tegur pemerintah. Okey. Sebelum saya nak pergi pada Ustaz Nazim, saya kena sudahkan apa yang Datuk mulakan. Datuk kata tadi, pemerintah, penguasa, sultan apabila ditegur, tak kiralah daripada siapa pun, terbuka untuk menerima. Janganlah denial kan, menafikan. Saya mungkin teringat Datuk pernah mengumpamakan Khalifah Harun Ar-Rashid yang dalam
Orang Melayu ni selalu dia cerita Abu Nawah yang ditipu. Sedangkan Khalifah Harun Rashid ni satu orang khalifah yang sangat terbuka. Menerima teguran. Mungkin Datuk boleh ulas sikit sebelum kita nak pergi ke Ustaz Nazim ni. Harun al-Rashid dan seumpamanya yang menangis apabila orang tegur mereka. Melihat kepada Kaabah dan melihat ramainya ayat. Kau tengok ramainya orang tawaf tu. Bagi setiap orang yang tawaf tu, kau akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Teguran-teguran macam tu terkena pada sentuhan para khalifah. Sebab apa? Sebab khalifah menangis. Kenapa ramai khalifah menangis bila ditegur? Soal ikhlas orang yang tegur. Orang yang tegur tu? Orang tegur ikhlas. Dia mari tak ada apa. Tak ada apa. Sebab tu penasihat yang baik dalam sejarah. Seperti yang selalu sebut. Rajab bin Haywah. Orang selalu sebut tentang Umar bin Abdul Aziz. Tapi orang lupa. Siapa yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz dapat kedudukan tu? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik itu patutnya bukan pergi ke sepupu dia. Pergi pada adik-beradik dia. Tapi siapa yang menasihati Sulaiman bin Abdul Malik? Rajab bin Haywah. Penasihat yang baik. Kerana penasihat yang baik pada khalifah lah, sejarah telah menjadikan kisah naiknya Umar bin Abdul Aziz. Ini perkara yang penting untuk kita tahu. Kita tak mau jadi satu kelompok. Sebab dulu ada di Malaysia lah, tak ada lah, negara Arab pun korang ada buat tu. Sampai langsung tak boleh kata apa kat pemerintah. Khawarij saja. Siapa kata pemerintah keluar dari sunnah jemaah. Yang ni pun satu jenis terlampir tak ancak juga lah. Ada pula yang buat apa pun kena maki pemerintah. Tapi bila mereka dapat kuasa, orang kental mereka kata pula, mana boleh. Kita kena kerjasama dengan ulul amri. Ulama' kena kerjasama. Ulama' ada umara'. Ulama' ada umara' berpisah tiada. Sekarang timbul hal tu. Pasal abang tak cakap benda ni dulu? Kan? Bukanlah kita anti mana-mana. Dia macam ni. Semua kita ke, siapa ke, ada salah silap dah. Tapi fanatik, gulu telah menjadikan timbangan keputusan kita salah. Yang ni lah kita doa Allah Ta'ala sebab kita jugalah. Bila kita sebut fikrah dengan hujah ni pun semua kan. Kita nak konsisten. Besok kalau ada benda yang sama-sama. Mari kerajaan A, dulu kita kritik. Mari kerajaan B pun kita kritik. Dia kata, Han dulu dah kritik dah. Aku kritik lah benda tu. Tapi Han tak maki. Lepas tu mari kembali kita tegur. Yang ni kita tak setuju. Hari tu Han setuju sangat. Sampai sokong. Ni pasal tak setuju. Pasal mereka ni tak boleh faham. Dia kata, aku kalau merah kena merah. Hijau aku hijau sentiasa. Biru aku biru sentiasa. Kita tak macam tu. Kita tak tengok color. Kita tengok apa. Datuk, betul. Ana tertariklah bila Datuk kata kita apa pun yang kita nasihatkan adalah kerana prinsip kan. Kita buat kerana prinsip. Kita nasihat tak kira. Maksudnya tidak terikat kepada mana kumpulan pok dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita sedar tak sedar, itulah sebenarnya sifat orang-orang yang beriman. Orang yang benar, yang siddiqin. Sebab kalau seseorang itu menasihati kerana satu puak dia ataupun dia rasa kalau dengan satu puak A dia nak kena nasihat elok-elok, mungkin orang tak tahu kan. Kalau ada satu nasihat lagi dia nak kena bagi tahu, maksudnya dalam keadaan yang tak elok. So ini satu sikap yang tak boleh ada bagi orang beriman. Sebab orang beriman ni dia al-mu'minun nasihatun. Orang beriman ni tak dapat tidak, dia punya sikap dia adalah untuk menasihati. Dan al-munafiqun ghashashatun. Kan, kalau orang munafik pula, sifat dia tak ada cara lain lah, dia ghasya, dia melakukan penipuan ataupun melakukan fraud kan. Kalau dia beriman dia mesti buat. Okey, yang kedua, menasihati macam kita yang Datuk selalu sebut ni, tak kira kepada mana-mana pihak ni, dia juga merupakan dalil al-khairiyah. Petanda kepada orang tu nakkan kebaikan kan. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalil kepada orang tu nakkan kebaikan tak dapat tidaklah kerana dia akan mengajak orang, menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada mungkar. Itu merupakan dalil ataupun petanda yang menunjukkan seseorang itu nakkan kebaikan. Dan yang ketiga, satu benda yang tak dapat kita nafi, menasihati orang ni dalam keadaan penuh ikhlas, dengan tulus, yang ada sebab musabab yang ada justifikasi di nasihat tu,
dia merupakan tugas para Nabi Rasul kan. Nabi-Nabi terdahulu menyebutkan ana nasihun lakum, laqad nasahtu lakum kan. Nabi Nuh, Nabi Hud menyebutkan aku ana nasihun lakum, aku ni menasihati kepada kamu. Itu adalah wazifah ataupun satu tugas kepada para nabi dan juga rasul, dan demikianlah yang perlu diwarisi oleh para ulama kan. Barulah jadi al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama tak menasihati kepada orang yang bukan golongan dia, ataupun maksudnya dia, ataupun sebaliknya dia menasihati dengan keadaan yang mungkin dia tak jaga adab dan sebagainya kepada orang yang bukan puak dia, macam Dr. Rora sebutkan tadi. Kalau puak dia sebut elok lah, dia mungkin sembunyi kan. Kalau puak orang lain, kalau orang bahkan kalau hizbi, kalau orang tegur dia punya puak tu, dia kata tak betul. Sedangkan itu sebenarnya tugas Nabi dan Rasul, dia tak kira selagi mana dalam keadaan orang tu salah, dengan penuh keadilan, Nabi dan juga Rasul serta ikhlas dalam melaksanakan tugas. Demikianlah para ulama yang harus menjadi waris kepada para Nabi dan juga Rasul. Pengalaman Ustaz dalam berurusan dengan pemerintah dalam menasihati macam mana? Terbuka? Pengalaman yang banyak ni Datuk kan. Tapi Pati Pak tu. so, dia tak ada pati tu. Kita pati Maib. Kalau ikut pengalaman Ana lah dalam menasihati pemerintah kan. Sebab alhamdulillah Ana nampak pemerintah di Perlis, tuanku lah kalau boleh kita sebut macam khusus, sentiasa terbuka dalam menerima nasihat. Itu yang Ana tersentuh bila Datuk sebutkan nasihat tuanku. Selalunya tugas mufti menasihati tuanku, tapi kadang tuanku nasihat mufti. Tuanku kata Allah, tiada orang yang lebih besar daripada Allah dan juga Rasul kan. Ketika mana tuanku ada titahkan kepada Datuk, kena cakap benar di hadapan raja ataupun sultan. Jadi itu satu keinsafan. So tuanku sendiri terbuka. Kita pun ada satu banyaklah yang kita ada bukan insiden lah, satu peristiwa-peristiwa yang kita berpandangan sedemikian, tapi apabila sesuatu perkara itu diangkat disembah maklum kepada dulu tuanku, mungkin kadang-kadang kita salah menyebut ke, ataupun tuanku salah memahami daripada apa yang kita sebut, itu mungkin keputusan itu berbeza. Tetapi kita lihat apabila kita kembali merujuk kembali kepada duli tuanku, okey tuanku demikian, tuanku begitu, kita pun sembah maklum kepada tuanku, kebiasaannya tuanku akan menerima kalau ianya memang ada justifikasi yang tepat. Bahkan dalam soal tertentu tuanku sebut kena bagi tahu dekat saya apa yang perlu untuk saya betulkan. Kena abang. Kena abang. Kalau tak abang saya pun tak tahu. Bahkan kalau Ana merujuk kepada tuanku yang di Pertua Maib, tuanku kata kalau tak abang saya pun tak tahu. Satu. Bahkan tuanku kata saya cukup pantang kalau saya dah bagi tahu satu benda, tetapi benda yang saya buat tu memang tak achievable, tak boleh dilaksanakan, dan benda tu salah bahkan, tapi orang tak bagi tahu kerana alasan takut. Itu satu benda yang tak sewajarnya berlaku. Ini memang jelaslah selalu disebutkan oleh tuanku tentang hasrat tuanku, kalau ada benda yang perlu untuk diperbetulkan, mesti diperbetulkan, dan anda nampak itu adalah satu keinsafan lah kepada pemerintah ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkati. Dr. Rora, sikit lah. Dia kata tak boleh tegur pasal walak. Kan walak ni kita tak boleh tegur. Walak ni apa dia? Tak boleh tegur ke? Walak ni kesetiaan. Kesetiaan ni kepada Allah dan Rasul. Kalau kita nak beri kesetiaan pada mana-mana manusia, kesetiaan itu tidaklah mutlak. Bukan ada kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan pada raja negara itu pun sebenarnya adalah bersyarat. Bukanlah maksudnya kesetiaan yang mutlak. Kita memegang konsep itu, kesetiaan pada raja dan negara, betul. Tetapi ia bukanlah satu benda yang mutlak sehingga kita terikat walaupun terpaksa mengabaikan kepada ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu tak betul. Ya, mana-mana manusia yang bernama Muslim tidak akan bersetuju dengan benda ni. Iaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul itu yang mutlak. Bila kita kata saya memberikan walak itu bersyarat. Maksudnya apabila bertentangan kesetiaan itu dengan kehendak Allah dan Rasul, maka kita boleh berbeza. Kita ambil contoh. Sesuatu yang lebih besar daripada walak kepada kumpulan, iaitu mazhab. Kita dah bincang isu mazhab sebelum ni. Al-Imam Nawawi mujtahid mazhab, rahimahullah. Tetapi dalam beberapa keadaan apabila dia melihat perbezaan ijtihad dia dengan ijtihad imam dia, maka dia mengambil pandangan yang berbeza daripada imam mazhab dia.
Walaupun kesetiaan itu kepada mazhab, tetapi dalam isu yang dia lihat kebenaran berada di tempat yang lain, dia boleh meninggalkan. Tapi bukanlah bermakna dia khianat kepada mazhab. Tidak, tak ada siapa yang memanggil Imam Nawawi itu khianat kepada mazhab. Dia tetap dianggap sebagai mujtahid mazhab. Pandangan dia muktamad apabila dia nukilan-nukilan dia dianggap sebagai muktamad dalam mazhab. Tetapi kesetiaan dia itu bersyarat. Maka mazhab lebih besar daripada peti. Mazhab lebih besar daripada NGO. Mazhab semua ada asas dalil. Jadi kalau mazhab pun wala itu bersyarat, apatah lagi dengan kumpulan, dengan parti, dengan NGO, dengan apa sajalah, mana-mana jamaah ni, kesetiaan itu mesti bersyarat. Tidak boleh kata saya wala mutlak, apa dia nak buat pun saya ikut. Walaupun saya nampak benda tak betul. Tak betul tu. Itu adalah satu kesalahan dan kesilapan apabila kita mengikut. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala merakamkan kan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kita bukanlah nak kata pemimpin itu membawa kesesatan, tapi ada di kalangan manusia yang memberikan ketaatan mutlak kepada pemimpinnya, lalu di akhirat nanti dia akan menyesal. Dan tu sama sebut tentang walak kan. Walak ni ana rasa mungkin kita boleh semak juga tentang nak kena diimbangi dengan al-bara'. Al-bara'. Sebab al-wala' wal-bara' ni dia seolah-olah macam bagi keseimbangan lah. Kan? Bila kita perlu untuk wala', kita juga kena tengok bara' ni kan. Sebab asalnya wala' kepada orang, maksudnya kita mewala' kita kepada pemimpin Islam ataupun kepada sahabat-sahabat kita orang Islam, a'immah yang masyhur dalam keadaan Islam dia tu. Bara' ni kepada benda yang memang betul-betul yang salah tu man, kita wa man kariha faqad bari. Betul. Siapa yang benci dia bara', dia berlepas diri. Kena berlepas diri. Jadi kedua-dua kena tengok konsep tu lah. Berlepas diri itu maksud dia tu? Maksud dia benci, maksud dia tak terlibat. Dia Ana punya dalam pengalaman hidup ni rasa antara benda yang orang utara kata telinga kita rasa seragai lah. Telinga kita tak boleh nak dengar. Rasa tak tahu macam mana tengok kita, bila kita tengok orang yang apabila depan orang besar ni dia puji, dia angkat, dia bodek ayat tu, ya Allah. Terbalik bapak daya. Terbalik bapak daya. Kita pun rapat juga orang besar ni, tapi tak tahu macam mana jiwa tu hamba sangat kot rasa kan. Sebab tu feudalism ni kadang-kadang menjadikan kita jiwa hamba. Kita normal sajalah dengan sultan ke raja ke apa, kita cakap sebagaimana insan. Untuk apa kita bagi cerita yang fake untuk dia? Kita bagi tahu macam ni, tengok macam ni. Kita bagi tahu. Mana tempat baik kita pujilah sebagai manusia. Kita pun cakap dengan orang lain yang bagus kita puji. Cuma kita adalah adab dengan ibu bapa ada. Adab dengan raja ada. Adab. Tapi yang pergi mengampu tu kadang-kadang kita tengok, ya Allah, dia mengampu. Kita tengok lemah. Kita rasa meloya dengan mengampu tu. Ada orang yang macam tu, bila dia cakap dia nak mengampu apa yang dia nak cari pun. Saya tengoklah yang duk berucap kadang-kadang orang politik pun sama. Kadang-kadang berucap mengampu dia punya, tak nanti sultan pun, tak nanti raja pun, ampu presiden dia, ampu ketua parti dia, ampu Perdana Menteri yang dia sokong. Ya Allah, ayat ampu tu ya kan. Kira malaikat di langit pun tak dapat status tu lah. Itu yang saya pernah cerita, ada ampu rasa dia punya pemimpin ni malaikat ke Tuhan ni, dekat-dekat dia ni kan. Jadi Ustaz Mat tahu bab-bab ni. Dia Masya-Allah. Jadi benda-benda yang macam ni, jadi bebaslah diri kita ni. Jadi manusia berprinsip. Hatta tadi Ustaz Nazim sebut, hatta kita dalam hidup ni, kita tak akan dapat satu ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, dalam diri kita, melainkan kita berjaya membebaskan diri kita daripada semua tajarrud ni. Tajarrud daripada semua benda. Aku tak kisahlah apa nak setuju, betul tak setuju. Orang besar nak marah, orang nak marah. Itu bukan tajuk. Cuma aku jagalah benda tu supaya ikut adab. Itu bukan tajuk besar. Tajuk kita ni macam mana nak buat bagi betul dengan kita belajar agama ni, macam ni, betul yang kita faham ni, yang tu je kita nak buat.
Adalah sebagai manusia ni ada kita fikir sikit-sikit benda tu. Sekali marah pula. Tak nanti orang besar, bini kita pun kita tak mau bagi marah, anak-anak kita pun kita tak mau bagi marah juga. Itu insan, biasalah. Tapi kalau seluruh ayat, ungkapan, idea dia gembelingkan untuk meredakan orang-orang tertentu. Sehingga akhirnya menyanggahi apa yang Allah dan Rasul mahu. Sangat pelik. Saya tak dapat tahu, tak dapat faham macam mana orang seperti itu hidup hari-hari. Daripada dia bangun tidur, kepada dia tidur balik, kepada dia berdoa, kepada dia tahajud. Apa yang dia rasa? Tapi kalau kita berjaya bebaskan diri kita dalam semua ni, kita akan makan dengan senang, tidur dengan lena. Kita tak banyak fikir. Walaupun kita orang nampak macam perang banyak, struggle. Tapi insyaAllah kita tak ada fikir banyak. Take it easy, man. Itu yang min ibadatil ibad tu kan. Itu yang maksud dia kan. Kan apa? Yang Rib'i kata kan. Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Daripada menjadi hamba kepada jadi mengabdikan diri kepada hamba-hamba kepada pengabdian diri hanya kepada Allah. Kalau betul, boleh ke kalau kita katakan perkara yang perlu ada bagi kita sebagai seorang Muslim mukmin dalam soal ketaatan tadi sebutkan sebagai wala ataupun bara kan, boleh tak kalau kita kata kita kena jadi orang yang wasati, sebab tak dapat tidaklah bila kita berinteraksi dengan manusia, human is human, ada sisi baik, positif dia, ada sisi tak positif dia, negatif dia kan. Ada sisi yang kita rasa memang kena ikut lah sebab benda itu ma'ruf kan. Ada sisi yang kita nampak syai' munkar. Insan sebagai manusia. Jadi asalnya benda yang perlu ada adalah kita sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, yang ada akal yang Allah bagi, kita kena timbang lah. Bila kita nak mualah kan, kita nak bila kita nak taat, nak taat tu. Dan bila kita nak berlepas, kita nak berlepas diri ataupun kita nak muadah kan, kita nak nak kena bebaskan diri kita ataupun tak bersama dengan perkara yang tak baik. Jadi apapun pada anda secara peribadi, nasihat satu benda yang merupakan kewajipan kepada kita. Orang yang nampak perlu dinasihati, kita perlu nasihati. Dan orang yang menerima nasihat, nama pun nasihat. Nasihat ni diterima ataupun ditolak kan. Ada benda yang nasihat tu kita rasa, dia kata nasihat tu bagus. Macam contoh, ada orang kita belilah kereta ni. Kita kata tak boleh lah beli kereta tu, kita tak ada, habis bateri tengah jalan. Macam mana? Contoh kan. Jadi ada nasihat tu sebahagiannya boleh diterima kan. Tapi kalau mungkar, kita kena bantah. Kalau mungkar, kena bantah. Kalau nasihat, kita ambil pendekatan, kalau betul kita terima, kalau tak betul. Normally benda-benda nasihat ni benda yang membabitkan personal orang besar kan. Dia, family dia, kita nasihat je lah. Dia putus lah untuk diri dia. Tapi bila benda membabitkan soal polisi negara, contoh teladan kepada orang lain, yang ni kita harta awam, yang tu kita kena tegas lah. Kita kena tegas. Macam Ustaz Nazim sebut gitu lah. Urusan-urusan peribadi ni kita habak lah kat dia. So, kita boleh WhatsApp dia, kita habak peribadi. Tapi once benda tu dah jadi ke depan sebagai polisi umum, takut orang awam keliru. Kita kena tegur lah. Kena tegur. Kesimpulan akhir, Doktor? Dan sebagai kesimpulan akhir lah, bila disebutkan tentang pemerintah hari ni kan, kita sebagai rakyat ni, apabila kita ada akses dengan pemerintah, Nabi sebut dalam hadis tadi lah, wazirus sidq atau wazirus su. Boleh jadi penasihat yang benar, boleh jadi penasihat yang salah, penasihat yang jahat, yang buruk. Jadi kita kena pilih yang nombor satu tu lah, cakap benar. Dan apabila kita memberikan nasihat, terutamanya dalam bab masalah-masalah peribadi ni, kita boleh beri nasihat kalau kita ada akses, tapi ada kalanya kita kena terima satu hakikat yang tidak ada manusia yang perfect dalam dunia ni. Kita juga ada kelemahan-kelemahan yang kita cuba untuk perbaiki. Kita nasihat, dan apabila kita melihat ada kebaikan, alhamdulillah. Kalau tidak ada perubahan, kita terus berikan nasihat. Tapi tidaklah seburuk Firaun. Kan dia tu seburuk Firaun tu. Jadi maksudnya, sebab ada kalanya orang ni bila tengok
ada kelemahan-kelemahan yang dia nampak. Jadi dia mula untuk memperlekeh, dia mula untuk merendah-rendahkan, sedangkan pemerintah itu telah diletakkan di tempat itu, kan? Dan pemerintah juga memang ada riwayat yang menyebutkan Sultan Zillullahi fil ard, kan? Sultan itu adalah bayangan Allah di atas muka bumi. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham hadis itu seolah-olah macam tak boleh langsung ditegur, tak boleh langsung dinasihati, seolah-olah dia itu adalah wakil Tuhan. Sedangkan hadis tu maksud dia adalah Sultan itu peranan dia adalah memberikan keadilan kepada orang yang memerlukan, perlindungan kepada rakyat. Maksud hadis itu bercerita tentang tanggungjawab pemerintah yang sangat besar. Jadi sebab itu bila kita baca hadis itu, sebenarnya hadis itu memberikan satu peringatan yang jelas kepada pemerintah untuk menerima nasihat yang baik daripada rakyat, dan rakyat juga harus menerima nasihat yang baik daripada pemerintah, dan kesemuanya perlu melaksanakan tanggungjawab, mentaati pemerintah, dan pemerintah melaksanakan tugas yang baik kepada rakyat. Tasarruful imam ala rakyah manutun bil maslahah. Setiap tindakan polisi, keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap rakyat mestilah diikat dengan kepentingan kepada rakyat. Wallahu a'lam. Ada Datuk nak tambah? Terbaik untuk kita khususnya golongan agama dan selain daripada agama juga lah yang boleh membaca. Bacalah sirah salafus salih di dalam pendirian mereka menghadapi pemerintah. Walaupun ada yang tegas sangat, tetapi ambil Hasan al-Basri dan selain daripadanya, dan ramai lagi pemerintah-pemerintah yang baik, orang soleh yang baik. Baca ulama-ulama salaf ketika menghadapi khalifah yang Salamah bin Dinar umpamanya, macam mana cara dia bergaul, macam mana mereka menasihati, nasihat-nasihat yang baik yang kita berikan, kan? Sebab yang penting isu yang terbesar lah untuk kita semua lah, saya juga, kita keikhlasan nasihat. Apa kita nak capai daripada nasihat? Nak capai likes, nak capai apa? Nak capai semua orang nampak kita hebat, penyokong, orang kata kita berani, ataupun kita nak menunaikan tanggungjawab kita, takut kita berdosa, kita tak beritahu. Allah Maha tahu. Kita boleh tak serban, boleh berjubah, boleh masya-Allah. Tuhan Maha tahu apa yang tersimpan dalam dada kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Taqwa itu di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, dengan kupasan yang panjang, lebar, menyentuh sisi dari sudut pandang setiap panel, terpulang kepada para penonton untuk menilai dan juga membuat perhitungan di atas fikrah yang jelas dan hujah ilmiah yang telah kita bentangkan. Semua yang berada di sini menginginkan kebaikan, sama ada daripada pemerintah ataupun rakyat, di atas lembayung sunnah yang besar itu, insya-Allah. Dalam bulan Ramadan yang bakal kita sambut 1 hari 2 hari lagi, Fikrah dan Hujah mengucapkan selamat beribadah dan ambillah peluang, rebutlah peluang untuk beribadah dengan sebaiknya dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan boleh kita bersiaran dalam bulan Ramadan dengan tajuk-tajuk Ramadan ada tu boleh tu? InsyaAllah. Datuk Rora pun kita harapkan supaya dapat roh Ramadan tu untuk banyak tajuk juga Ramadan. Tajuk Ramadan, insyaAllah. Hadis Ramadan. Kan, sebab antara yang sahih yang tak sahih. Kita boleh sebut, mungkin waktu siaran kita ubah sikit lah kan. Malam ni orang nak tarawih kan. Tapi tunggukan pengumuman daripada kami insyaAllah. Terima kasih kepada penyiar rasmi kita Pro Media Tajdid. Dan Alhamdulillah juga kepada pihak-pihak yang duk WhatsApp nak taja tempat, nak bagi restoran, nak bagi homestay Datuk, sampai ke Selangor, sampai ke Johor. Masa, bukan kami tak nak, tapi masa yang begitu, orang kata apa, mencemburui yang kekal. Di samping kita pun dah kerja-kerja lagi. Ya, sebab nanti dia orang kecil hati pula kan. Jadi saya jawab lah.
dalam kesempatan ni Sebab kita berbesar hati. Datuk Mufti walaupun dia cakap ni sebenarnya dia pun memerintah juga. Dia ada tugas dia. Ya, jadi kita boleh menasihati dia. Kan? Bukan kita mengampu, kita menasihati. Kan? Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang, mungkin dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.